وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat malam ini menyambung kembali ataupun menyambung semula hadis-hadis berhubung dengan fadail a'mal ataupun kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya yang melakukan ibadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini insya-Allah kita akan meneruskan hadis yang berikutnya, yang mana kita semua masih lagi di dalam bab kelebihan berhubung dengan salat, rukuk dan sujud kepada Allah Azza wa Jal. Boleh kita sambung hadis kita berikutnya di dalam bab kelebihan salat, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Amr Asy-Syaibani wa ismuhu Sa'd bin Iyas qala haddathani صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Okey, terjemahan hadis daripada Abu Amr. Nama dia Sa'ad bin Iyas. Abu Amr tu bukan nama dia, kunyah. Dalam bahasa Arab ni dia pelik sikit, bukan pelik macam mana? Kadang-kadang kita jumpa Umar, kadang-kadang kita jumpa Amr. Contoh, Umar Al-Khattab, sahabat Nabi. Hijau dia macam mana? Ain, Mim, Ra. Baca Umar. Ada juga sahabat Nabi nama dia Amr. Orang sebut Amru, sebenarnya bukan Amru. Nama dia bukan Amru, Amr ibn al-As.
Amr ibnu Al-As. Cuma la masalah dia, Umar pun ejaannya ain min ra, Amr pun hejaan dia ain min ra. Jadi macam mana nak baca Amr dengan Umar? Bila kita nak baca Umar, bila kita nak baca Amr, maka dalam tulisan Arab, dalam ejaan Arab, dia letak waw. Dia letak waw di hujung tu. Kalau ada waw di hujung tu, baca apa? Baca Umar ke Amr? Baca Amr. Baca Amr. Kalau sambung, Amr bin As. Tapi bukan Amru. Amr. Waw di situ nak bagi tahu kata yang tu Amr. Kalau tak ada waw, Umar. Masalahnya apa? Ejaan dia sama, tapi bacaannya berbeza. Jadi untuk nak kenal pasti sama ada kita nak baca an Umar atau an Amr, kita akan tengok waw di hujung. Macam rawi ni ain mim ra waw. Dia bukan Umar lah, dia Amr. Kan? Okey. Itu faedah sikit lah. Jadi bila kita baca Amr. Okey. Jadi kunyah dia Abu Amr Asy-Syaibani. Nama dia Sa'ad bin Iyas. Okey. Dia ni menarik sikit. Sa'ad ibnu Iyas atau Sa'ad ibnu Iyas, dia hidup di zaman Nabi, tetapi dia tak jadi sahabat. Dia hidup di zaman Nabi, tapi dia tak jadi sahabat. Sa'ad ni bukan sahabat, tapi dia hidup pada zaman Nabi. Dia tahu kata Nabi tu ada. Nabi muncul atau dilantik menjadi Nabi, dia ada. Dan lepas Nabi wafat, dia masih hidup. Dia disebut Mukhadram. Mukhadram. Mukhadram ni, okey, kita cerita bila sikit. Kalau nak jadi sahabat, kalau nak jadi sahabat, dia mesti yang pertama man laqiyan nabi, dia mesti jumpa. Dia mesti jumpa. Sa'ad tak jumpa. Sa'ad tak jumpa. Yang kedua, dia mesti beriman dengan Nabi. Nak jadi sahabat, nak dapat gelaran sahabah, nak dapat gelaran sahabi. Sahabi tu, nak dapat gelaran sahabi tu, dia mesti apa? Jumpa Nabi, beriman dengan Nabi. Kalau dia jumpa tapi dia tak beriman, dia tak jadi sahabat. Wa mata ala dhalik, wa mata ala dhalik, dan dia mesti mati di atas iman. Ada tak orang yang dia beriman dengan Nabi, dia jumpa Nabi, tapi dia tak jadi sahabat juga, pasal dia mati murtad? Ada. Dia jumpa Nabi masa Nabi hidup, dia jumpa, dia beriman dengan Nabi masa Nabi hidup, tapi lepas Nabi wafat, dia tu tak wafat lagi, dia tu tak mati lagi, tapi dia mati agama lain, dia murtad. Pasal kita tahu ramai juga yang murtad lepas daripada Nabi wafat, maka dia tak dapat gelaran sahabat. Saat dia tidak bertemu dengan Nabi SAW, dia hidup pada zaman Nabi, tapi dia tak jumpa Nabi, dia bukan sahabat, dia mukhadram.
Bawah pada mukhadram ni dia juga boleh masuk bawah pada tu lah. Sebab apa? Kerana dia mengambil ilmu, dia tak ambil ilmu daripada Nabi, dia ambil ilmu daripada sahabat Nabi. Kalau ambil ilmu pada sahabat, kalau ambil ilmu daripada Nabi kita panggil sahabat. Kalau ambil ilmu dari sahabat Nabi kita panggil, katalah kita ambil ilmu daripada Nabi, kita jadi sahabat lah. Tapi kalau kita tak ambil ilmu pada Nabi, kita tak jumpa Nabi, kita ambil ilmu dari orang yang jumpa Nabi, orang yang ambil ilmu daripada Nabi, sahabat, kita tu dia punya gelaran dia tabi'in. Tabi'in. Pasal apa kita tabi'in? Bukanlah contoh sebab kita tak jumpa Nabi, tapi kita ambil ilmu pada sahabat. Cuma apa beza mukhadram dengan tabi'in? Mukhadram ni di atas sikit. Mukhadram dia hidup pada zaman Nabi hidup. Tabi'in dia tak hidup pada zaman Nabi, tapi dia hidup pada zaman sahabat. Tu intro sikit lah. Kok tuan-tuan dengar mukhadram. Mukhadram ni contohnya Sa'ad Ibn Iyas. Dia tak ramai. Sebahagian ahli hadis kata lebih kurang dalam 20 lebih macam tu saja yang ada gelaran apa? Mukhadram, iaitu yang depa hidup pada zaman Nabi. Contoh macam kita lah, kita duduk di Perlis, kita dengar Nabi ada di Mekah, kita tak pi. Kita tak pi. Ada juga yang dia tak beriman, lepas Nabi wafat baru dia beriman. Lepas itu dia tak pi jumpa Nabi. Betul tak? Ataupun dia duduk, macam Najasyi. Dia beriman tapi dia tak pergi jumpa Nabi. Satu kerugian lah untuk dia. Pasal apa? Siapa dia lagi yang hidup pada zaman Nabi yang tak jumpa Nabi? Uwais Al-Qarni. Dia hidup pada zaman Nabi tapi dia duduk di Yaman. Dia tak ada jumpa Nabi tapi dia jumpa sahabat Nabi. Kan? Okey, itu sikit lah. Sa'ad Ibnu Iyas dia kata, haddathani sahib hadhihi dar, telah menceritakan kepada aku sahib hadhihi dar, pemilik rumah ini. Macam kita lah. Siapa abang Kang? Tu yang duduk rumah tu. Sa'ad ibn Iyas dia kata yang bagi tahu hadis ni dia tak dengar daripada Nabi, tapi dia telah ambil hadis ni daripada orang yang dengar daripada Nabi. Orang tu siapa dia? Tu, tuan rumah tu, pemilik rumah tu, sahib hadhihi dar. Rumah tu punya tuan rumah tu dia yang cerita kat aku. Siapa dia tuan rumah tu? Tuan rumah tu mesti sahabat. Tuan rumah tu nama Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi siapa dia yang dengar benda ni daripada Nabi? Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa yang cerita kat kita? Sa'ad ibnu Iyas, Abu Amr. Dia dengar tak daripada Nabi? Dia tak dengar. Dia dengar daripada Abdullah bin Mas'ud. Nampak? Ini dia panggil sanad. Mari mana hadis tu, dia siapa yang dengar, dia cerita dekat siapa, kawan tu riwayat, mailah sampai ke kita. Macam kita lah. Hang dengar daripada siapa? Daripada tu imam. Tu imam dia kata dia dengar daripada Tuk Syok. Dia macam tu lah. Yang tu dia panggil sanad, rantaian orang yang bawa hadis tu sampai kepada orang yang terakhir ni lah. So itu cerita dia, sanad, rantaian perawi. Perawi ni siapa dia? Perawi ni orang yang ceritakan hadis tu lah. Boleh? Kan? Ini istilah common, istilah yang selalu kita guna lah. Tapi kadang-kadang mungkin kita tak tahu. Kita dengar ustaz duk sebut perawi hadis. Perawi tu maksudnya orang yang ceritakan hadis tu, orang yang dengar dan dia sampaikan hadis tu, kita panggil dia perawi, pencerita. Pasal tu bahasa Inggeris dia kata narrator. Orang yang naratif, orang yang ceritakan sesuatu berita. Betul? Kan? Okey.
Dia kata telah menceritakan kepada aku sahib hadhihi dar, pemilik rumah ini. Siapa dia tadi? Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, sahabat besar Nabi. Apa maksud sahabat besar Nabi ni? Dia antara sahabat yang alim, antara sahabat yang ilmunya sangat hebat, tapi orang dia halus ya. Kalau kita baca lah tentang dia punya apa, sosok tubuh dia, orang dia kecil, betih halus. Nak tahu kecil tak kecil dah, ulama sebut bila dia duduk, bukan, orang duduk dia berdiri sama. Nak describe, nak habaq kata dia tu kecil tu, orang besar duduk dia berdiri. Orang tengok apa? Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Walhal dia berdiri. Tu halus. Satu hari dia naik pokok, terselaklah jubah dia macam naik pokok, nampaklah kaki kan. Orang gelaklah pasal kaki halus, kaki kecil. Nabi kata jangan gelak. Kaki ni kalau letak di atas mizan Allah, yang Allah kata wa nada'ul mawazin bil qista, yang kalau letak betih dia ni berat yang tidak boleh diceritakan. Beratlah, maksudnya hebat. Abdullah ibnu Mas'ud ni dia sangat alim. Tuan-tuan kena tahu nah, sahabat ni macam Abu Hurairah hadis. Sahabat ni dia ada takhasus dia ada kepakaran dia. Kalau kita sebut Abu Hurairah hadis, Abdullah bin Amr hadis, ini jago-jago sahabat yang kalau hadis rujuk pada dia. Abu Musa al-Ash'ari apa semua ni apa, hadis-hadis lah. Abdullah bin Mas'ud di antara sahabat yang alim, yang sangat jago di dalam Al-Quran. Ilmu lain pun hebat juga. Hadis pun banyak dia riwayat, pasal tu banyak juga kita dengar. Ilmu fiqh dia pun ada. Pasal tu kita, tuan-tuan, fiqh ni saja intro lah, bukanlah ada apa sangat. Fiqh ni dia mari daripada mazhab yang ada ni, mazhab bukan ke tempat je. Mazhab al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Laith bin Sa'ad, Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, ni semua mazhab ni. Dia imam-imam ni dia ada sahabat yang menjadi, dia panggil sos. Dia panggil kepala pada mazhab tu. Maksudnya mazhab itu aliran sahabat mana? Dia tak akan lari daripada 3-4 orang sahabat. Sama ada mazhab itu daripada aliran sahabat Abdullah ibnu Abbas, ataupun Abdullah ibnu Umar, ataupun Abdullah ibn Mas'ud. Jadi maksudnya mazhab ni dia ada tunjang daripada sahabat. Ini maknanya mazhab ni dia cenderung kepada sahabat mana? Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Umar. Dia macam itulah. Dia punya sanad mazhab tu. Itu intro lah, ilmu, knowledge, general knowledge. Okey. So Abdullah bin Mas'ud ni sangat hebat, sehingga Nabi SAW kalau jumpa dengan dia, antara perkara yang Nabi suka suruh dia buat apa dia? Baca Quran. Abdullah bin Mas'ud kata kalau Nabi jumpa aku, Nabi akan kata kat aku, Iqra alayyal Quran. Nabi jumpa Abdullah bin Mas'ud, Nabi akan kata dekat Abdullah bin Mas'ud, Iqra alayyal Quran. Baca, aku nak dengar Quran. Nabi suruh dia baca Quran. Dia dengar Nabi suruh baca Quran, dia malu segan lah. Dia kata apa? Aqra alaikal Quran. Dia kata takkan nak baca kat kau Quran. Aqra ilaikal Quran. Nak baca kepada engkau ke Quran. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Quran ni Allah Ta'ala turun kat Nabi. Dia kata patutnya Nabi lah baca. Nabi kita baca. Maksudnya Nabi iktiraf. Ada sahabat-sahabat ni yang memang Allah angkat dari sudut
ilmu. Seperti Abdullah ibnu Abbas. Ini hebatlah. Di antara sahabat yang Allah sebut nama dia, berkaitan dengan baca Quran ni, yang Allah sebut nama dia, siapa dia? Yang Nabi bagi tahu Allah sebut nama dia, kata sama ni Allah sebut nama aku. Allah sebut nama aku. Allah sebut nama hang. Siapa dia? Sahabat yang sampai Allah sebut nama dia. Nabi bagi tahu Allah sebut nama dia tentang bacaan Quran ni. Siapa dia, tuan-tuan? Ubay bin Ka'ab. Alim Quran. Kan? Pasal itu penting kita baca sahabat ni, seronok. Dia ni alim ni, dia ni pakar ni, dia ni jaguh ni. Ada juga yang ilmu tak kuat tapi hebat. Perang. Pasal itu tuan-tuan dengar ada hadis Khalid. Ada duk rajin dengar daripada Khalid ibn al-Walid. Jarang nak dengar. Pasal apa? Pasal dia Allah tak rezekikan dari sudut ilmu, tapi Allah rezekikan dari sudut tak ada perang kalah. Hadis tak ada, tapi kalau baca perang tak ada kalah. Tu Khalid. Yang menariknya sahabat ni di tepi Nabi tu ada kepelbagaian. Ada ilmu, ada orang berani, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang keras, ada orang lembut, ada orang yang jenis cengeng, ada orang yang jenis sabar, macam-macam. Itu Nabi, dia punya sahabat dia, bukan satu passion dia. Okey. Macam itulah kita pun ada kawan-kawan macam itulah, banyak jenis kawan kan. Kawan yang jenis ni, kawan jenis nu. Ini semua rezeki Allah kat kita. Mempunyai kawan yang saleh. Nabi ada sahabat ramai yang macam-macam punya style cerita, rezeki. Satu Nabi kata dikurniakan agama. Agama tu al-mar'u 'ala dini khalilih. Agama itu duduk pada kawan. Falyanzur amman yukhalil. Tengok siapa dia kawan. Nampak. Okey, cukup. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dia kata sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Salah satu daripada budaya sikap di antara perkara yang menjadi punca ilmu itu tersebar ataupun seseorang itu mendapat ilmu melalui wasilah bertanya. Bukan sahabat ni, ya Rasulullah tolong jampi bagi sikit terang hati kan. Tak ada. Memang ada riwayat macam Abu Hurairah mengadu kat Nabi, kata dia hafal tak apa nak ingat Nabi doa dia, tapi bukanlah dia harap ke doa tu saja. Dia pi rumah sahabat tu. Abu Hurairah ni kalau tuan-tuan baca yang dia boleh hafal hadis banyak tu bukan kerana semata-mata dia berharap pada doa Nabi. Doa Nabi itu menjadi asbab yang besarlah. Nabi doa bagi dia kuat hafal. Tetapi tuan-tuan kena baca juga kesungguhan dia. Dia pergi tidur depan pintu rumah sahabat. Dia dengan Nabi tak lama sebab dia masuk Islam lewat. Jadi tak banyak dia dengar terus daripada Nabi. Dia duduk dengan Nabi pun tak lama. Lepas daripada Nabi wafat, dia nak dapat ilmu, dia pergi duduk dengan sahabat lah. Pergi tidur depan pintu rumah sahabat, tunggu nak dengar hadis. Kita kan balik duduk langgar hayang tu, pupak biji kismis tu sampai sengkar kan. Tu boh kita kan. Dia okey. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, aku bertanya kepada Nabi. Ini satu sifat yang bagus dalam hidup manusia ni, dia kena tanya, dia kena banyak bertanya. Apa soalannya? Dia kata ayyul amal ahabbu ila Allah. Dia kata apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Tuan-tuan, okey, kita berhenti takat tu dulu. Sahabat ni bila dia tanya dekat Nabi, bukan kata Abdullah bin Mas'ud ni, siapa pun lah, bila depa tanya dekat Nabi, tuan-tuan dengar elok-elok cara depa tanya. Ayyul amal ahabbu ila Allah. Apakah amalan yang
paling, dalam bahasa Arab dia panggil ismun tafdhil. Apa dia ismun tafdhil tu? Menunjukkan yang paling. Dia tak kata amalan apa yang Allah suruh kita buat. Dia tak tanya macam tu. Allah suruh kita buat apa Rasulullah? Allah nak kita buat apa? Dia tak tanya soalan tu. Tu soalan orang yang jiwa dia kecil. Nak buat apa? Allah Ta'ala suruh buat apa? Allah suruh semayang apa? Dah. Soalan itu menunjukkan jiwa yang besar. Soalan itu menunjukkan semangat yang hebat, minda yang hebat. Apa dia? Amalan yang paling Tuhan suka. Amalan yang the best. Amalan yang the first, yang ranking yang paling tinggi. Yang tu kami nak dengar. Macam tu aja ada sahabat lain, ayyul amal afdal. Dia sama aja. Ada yang tanya ahabbu, ada yang tanya afdal, ada yang tanya aqrab ilal jannah. Bunyi dengar lain tapi sama aja. Apa amalan yang paling Tuhan cinta, apa amalan yang paling Tuhan suka, apa amalan yang paling afdal. Sebenarnya dalam bahasa Arab afdal tu dah paling dah. So bila Melayu ambil yang paling afdal, yang paling terbaik lah. Sakan lah. Afdal tu sendiri dah hebat dah. Satu lagi dia bertanya apa? Ya Rasulullah, ayyul amal aqrab ilal jannah? Amalan apakah yang paling dekat membawa kita ke syurga? Aqrab. Jadi tuan-tuan, ulama bila mereka bahas hadis ni, pasal apa sahabat duk tanya ayyul amal afdal, ahab, aqrab, a'zam. Ini sama a'zam. Macam satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqah a'zam ajra? Sedekah apa yang paling agung pahala dia? Sedekah semua dapat pahala. Tak mau tahu yang lain, nak tahu yang paling besar sekali, nombor satu apa dia? Semua main soalan tanya nombor satu. Tu dia sahabat kita, tak apa, nombor berapa tak apa, boleh buat okey, alhamdulillah. Boleh okey cukup Sahabat tak ada. A'zam, afdal, akbar, aqrab, ahab, semua the best. Kami nak tahu yang the best. Pasal itu depa jadi the best. Depa tak berpada kita akhirat ni okey boleh ustaz, cukup tapi dunia ni hang habaq tang mana hak paling sedap sekali aku nak pergi makan. Dunia punya soalan tang mana hak yang paling clear sekali, durian apa yang paling sedap sekali, harum manis mana yang paling manis sekali. Semua dunia semua nak hak terbaik, tapi mai akhirat semua cerai loi lokoi. Pasal kita punya nafsu, kita punya kecenderungan, kita punya desire kita lebih kepada hala ke dunia. Anak kita habis muqaddam okey alhamdulillah. Boleh baca Quran, boleh kenal huruf cukup. Hala ke agama cukup. Boleh kenal mayang, boleh mayang cukup. Tapi kalau mahala dunia semua tak padan kan. Rumah nak paling besar, kereta nak paling mewah, duit nak paling banyak, tapi medan sembahyang tak ada siapa pun tanya yang paling-paling ni kan, padan. Dia tak cukup mayang subuh, cukup dia kata kawan saya bukan kata subuh, Jumaat pun harus. Pasal tu Nabi kata unzur man asfala mink. Nabi kata dalam urusan dunia, Nabi yang bagi guide ni. Nabi kata dalam urusan dunia, unzur, tengok man huwa asfal, siapa yang paling rendah. Dalam urusan dunia kita nak banding orang yang paling asfal, yang paling rendah. Dalam dunia kena buat macam tu. Dalam akhirat man huwa fawqa, siapa yang paling tinggi, a'la. Tengok yang tu. Akhirat kena banding. Kalau kita sembahyang 7, kena tengok orang sembahyang 14. Kalau dunia kita ada banyak ni, kita tengok orang paling bawah. Itu sepatutnya yang Nabi beritahu kat sahabat Muaz bin Jabal dengan Abu Dhar. Okey.
Kata para ulama, Nabi ditanya oleh sahabat berkaitan dengan amal afdal ni, ada beberapa perkara yang menarik yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Oh, menarik. Bila saya baca, saya duk study tadi siang ni, duk study ni. Oh, menarik tuan-tuan. Nombor 1, dia kata apa? Okey, ni poin-poin yang saya rasa menarik untuk nak kongsi ni. Nombor 1. Bila duk baca tadi, duk study tadi, duk rasa ni, semangat nak main kongsi ni, semangat nak main cerita ni. Pasal apa? Menarik. Nombor 1. Mengetahui sesuatu amalan yang afdal adalah hidayah yang sangat berharga. Tuan-tuan tahu tak? Seseorang yang dia boleh tahu, yang dia dapat ilmu, yang mana yang afdal, yang mana yang kurang, dia boleh tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C, yang mana markah penuh, yang mana kurang. Mengetahui benda itu termasuk di dalam hidayah. Sehingga kata ulama, kita baca di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah oleh Engkau kepada kami jalan yang lurus, berikanlah kami hidayah. Kata para ulama, di antara hidayah yang kita minta apa dia? Mengetahui amalan yang afdal. Sesiapa yang kenal amalan yang afdal, dia telah mendapat hidayah. Berapa ramai orang yang tahu semayang tapi dia tak tahu semayang yang terbaik. Berapa ramai orang yang tahu doa, dia kata doa ni Tuhan suruh, tapi kita tanya kat dia, bila yang terbaik doa? Dia tak tahu. Hidayah. Tuan-tuan dapat tak? Kan nak kena saya syarah sikit lagi? Saya bagi contoh macam ni. Apa dia ni? Mas, tahu mas? Mas ni ada tulen, ada palsu. Tuan-tuan janganlah duk berangan nak pergi muhung tukang mas. Ada satu kes berlaku lah, penipuan mas. Jadi kita panggil satu tukang mas lah, kedai mas, jual mas. Kita pun bawa satu plastik mas, rantai, gelang, subang, bawa semualah. Tolong cek yang mana palsu, yang mana original. Sebab apa? Kes dia bila panjanglah saya tahu, tapi lah ni tuan-tuan tak tahu lah, bercampur. Macam mana bercampur? Biar saya dengan Allah Ta'ala saja tahu. Bercampur. Lah nak asing macam mana? Kita panggil tukang mah. Yang kata ilmu ni, yang kata kelebihan ni. Tuan-tuan ada kelebihan tau. Pasal apa? Pasal tuan-tuan tahu yang mana afdal, yang mana tak afdal. Ni nak kata hebat ni, yang kata hebat ni. Tukang mah tu mai duduk, dia tak bawa apa. Kok dia bawa teropong ke, nak bawa apa ke, dia tak bawa apa. Mas sehelai sepinggang. Dia kata mana dia yang mah-mah tu. Dia bawa mas. Kita pun tuang penuh meja. Tangan kosong ni. Ni orang panggil tangan kosong kan? Tangan kosong. Ambil gelang. Palsu. Ori. Palsu. Ori. Pegangnya. Bukan teropong, pegangnya. Palsu. Lepas tu, dah dia perasin tu, assistant satu lagi, dia akan timbang, dia akan test lah. Test adalah timbang gram, lepas tu kita boleh teropong, kita boleh buhaya, adalah dia punya testing lah. Tepat. Tak ada satu pun yang miss. Kalau dia pegang tu, dia kata dia ambil tu, dia tok di tangan dia, palsu. Tok, bukan baca apa pun, tok. Oh, dia kata yang ni muhung, tok. Kita ambil pitih, muhung sungguh.
Kita duk ingatkan nak habis sehari tu test, tak sampai tengah hari selesai. Kelas siap. Pasal apa? Pasal dia duk main benda tu hari-hari. Dia memang bergelumang dengan mah. Memang dah boleh tengok, dah boleh tahu dah. Jadi kita ni yang tak terlibat, macam orang boleh tengok padi, boleh tengok buah. Ni kadang-kadang dia kata buruk buah ni. Macam mana dia boleh clarify? Macam mana dia boleh kelaskan benda tu? Kerana kelebihan ilmu, experience. So sebab itu mengetahui jenis-jenis amalan, tuan-tuan boleh tahu amalan ni afdal bila, berapa rakaat, yang mana yang terbaik, apa yang Nabi buat, macam mana Nabi buat, sepatutnya macam mana, bila boleh buat, apa yang patut buat. Kalau tuan-tuan boleh tahu, kata para ulama, itu hidayah. Hidayah. Kan? Contoh. Ni contoh real ni. La bulan Rejab. Orang yang tak tahu mana hala, dia akan puasa. Baguslah puasa bagus. Dia puasa hari apa? Ahad, Sabtu. Kita, tuan-tuan, macam mana kita nak syarah? Tak apa, kita azan tu. Kita baru satu perkataan, syarah baru satu perkataan ni. Tak apa. Kita azan tu, kita sambung sikit.
Okey, bismillah. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Mengetahui sesuatu amalan itu afdal sebenarnya ilmu yang sangat mahal. Umpamanya, sekarang bulan Rejab. Ada orang puasa hari Sabtu, dapat apa tau? Dapat. Dia puasa hari Sabtu, dia puasa hari Ahad. Dia dapat. Kita mungkin Sabtu tak puasa, Ahad tak puasa, hari ni kita puasa. Hari ni kita puasa. Dia puasa hari Sabtu, hari Ahad. Dia puasa hari Sabtu, hari Ahad. Kita hari Sabtu, Ahad tak puasa. Hari Isnin kita puasa. Dari sudut afdal. Dari sudut afdal. Dia duduk kat siapa? Dia duduk dekat orang yang puasa Isnin. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, mengetahui waktu yang afdal, hari yang afdal, tempat yang afdal sebenarnya memberikan kelebihan yang besar. Kerana ada orang yang mungkin buat banyak, kita mungkin buat sikit, tetapi oleh kerana yang sikit itu afdal, pada waktu yang terbaik, pada masa yang terbaik, hari yang terbaik, tepat dengan sunnah, lebih besar daripada orang yang buat banyak tetapi buat pada hari biasa, waktu biasa, ataupun pada keadaan yang biasa. Tentu saja dah nampak. Macam orang lah. Saya bagi contoh, selalu kita bagi contoh macam ni. Orang akan buat shopping bila? Hujung tahun. Dia nanti dulu, tak apa. Ada ni, tak payah duk cari siapa, tapi saya dah jumpa. Saya dah jumpa orang tu. Ni bukan saya ambil pada orang, saya sanad terus, first sanad. Dia pergi nak pukul 12. Kita pergi nak berapa? Silap. Jangan duk pi dah pukul 8. Dengar saya ajak ni. Pi pukul 12. Hari tu saya pi pukul 12, bini saya pi pukul 12. Bukanlah saya ajak pun, dia nak pi pukul 12, ada kerja sikit, saya mengajak, balik lewat, dia nak pi beli, saya kata tak apa, pi duk ada lagi. Tu dia tuan-tuan yang kata rezeki. Pi pukul 12, orang tak ramai. Boleh kangkung peri 2 ikat dengan carrot 10 batang kot. Peri. Pi pukul 8 nak boleh tak? Kalau saya pi pukul 8 nak boleh kangkung 2 ikat peri. Dah bukan nak cerita kangkung 2 ikat tu, tapi nak cerita peri tu. Pasal apa saya boleh peri tu? Sampai tak termakan kangkung tu. Ada lagi. Dia bagi. Bini saya kata ni dapat peri 2 ikat kangkung dengan carrot. Saya kata kita kena pi lepas ni. Tiap-tiap minggu ingat kita pi ke 12. Ini rahsia. Dan saya dah jumpa orang tu sebelum tu. Dia akan pi pukul 10 ke 11. Dia kata pasal apa? Pasal mereka nak balik, mereka bukan nak kira sangat dah. Ambil boh cincat kami nak balik. Tu dia tuan-tuan. Nak habang dalam urusan dunia, kalau kena time, kena pada gayanya, untung berlipat kali ganda. Itu baru urusan dunia. Pasal itu kita ada apa? End year sale apa? End year sale, betul? Jualan hujung tahun. Lepas tu orang nak beli apa-apa, tunggu depa announce discount, rebate, macam-macam lah. Pasal apa? Kerana bila kita beli pada time itu, kita beli pada keadaan itu, jualan lelong, jualan clearance stock, jualan, kita tunggu berapa. Kedai tu baru buka, nanti dia nak bankrupt, baru kita pergi beli. Pasal dia akan tapi saya nak habaknya, demikianlah dalam urusan ibadat, Allah Ta'ala telah menyediakan mega sale. Cuma kita yang tak pergi duk cari benda-benda tu. Pasal itu dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, kalau kita cerdik, bukan baguslah kita hidupkan sepanjang malam, itu yang terbaik. Tetapi di dalam 10 yang terakhir itu ada Lailatul Qadar.
Amat malang dan amat lebay malang lah orang yang pulun getang kepala-kepala 10 malam pertama, piduk cerai 10 malam terakhir. 10 malam pertama punya semangat di masjid, mai 10 terakhir. Orang lagu ni kita nak kata apa? Jangan kata bodoh. Jangan, tak baik. Perkataan tak elok. Kurang cerdik. Cerdik juga tapi kurang. Bodoh tu tak elok, perkataan yang buruk, negatif. Dia ni kurang cerdik. Kuranglah cerdik. Cerdik tu cerdik lah juga. Tapi kurang. Sebab apa kita kata dia kurang? Kalau dia cerdik, dia akan semangat. Tuan-tuan, orang dia benda yang penting, pecutan akhir lah. Lawan lari pun lawan. Lepas tu main ujung tu lah. Kalau tapi bukanlah semua benda macam tu. Adalah keadaan yang kita kena start daripada awal. Tapi saya nak habaknya demikian. Sahabat bila tanya ayul, sebab apa ulama kata tuan-tuan, Allahu Akbar, bila saya terbaca poin ni, saya terus garis buat apa, red line. Dia kata apa? Kita terima kasihlah dekat sahabat, tolong tanya amalan yang terbaik. Pasal bila terbaik, apa makna terbaik? Terbaik ni maksudnya pahala dia besar. Terbaik maksudnya pahala dia besar. Pahala besar. Maksud apa afdal apa semua, Tuhan paling cinta tu maksud paling cinta, paling hebat, paling istimewa, paling agung tu dari sudut pahala lah. Tuan-tuan tahu tak sebab apa? Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Dia kata apa tuan-tuan? Tersentak bila saya baca ni, tersentak. Dia kata apa? Amalan ni banyak, tapi umur pendek. Nak buat semua tak dan. Tak makan cekok. Tidak, tuan-tuan faham tak? Kita umur banyak mana sangat. Nak amalan dalam Islam ni tuan-tuan, saya bagi contoh, tuan-tuan biasa tak jumpa satu buku 1000 amalan sunnah dalam sehari. Biasa baca tak buku tu? Buku tu dia himpunkan 1000 lebih amalan yang Nabi buat, bermula daripada bangkit tidur sampai tidur pula. Ada lebih kurang 1000 lebih. Mangkit baca doa, basuh tangan, basuh lubang hidung, tu pun 3 dah tu. Mangkit baca doa, batu basuh tangan, basuh lubang hidung, ambil wudu, semayang sunat, tahajud, apa semua dia ceritalah. 1000. Buat tak? Tak terbuat. Nak terbuat macam mana? Ni sekolah buka pula, nak kena hantar pergi sekolah, tak ada dah kan. Dulu masa sekolah tak buka pun tak dan, sekolah buka pun tak tahu bila nak dan. Kan? Tapi saya nak habaq, dia kata apa? Sahabat ni cerdik. Sahabat ni memang pandangan dia bernas. Umur pendek, nak buat semua tak dan, nak amal semua mustahil kita boleh buat. Maka untuk nak dapat kelebihan, kita tangkap yang besar. Tangkap yang besar. Macam orang kata apa? Aku hak kecil-kecil ni hampa ambil lah. Aku kalau boleh aku nak ambil yang besar tu, kira makan tu makan 7 keturunan. Ini orang yang cerdik. Kan? Orang yang fikir makan tu ni, yang jenis tak mau duk buat. Dia kata ni boleh lah, tahanlah seminggu 2 minggu. Ada tak orang yang tahan sampai ke mati? Mana nak ada. Tahan sampai ke mati. Tapi saya nak habaqnya, orang cerdik dia macam tu, dia baca long. Dia baca untuk ni je, jangka panjang. Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau tuan-tuan tak boleh puasa sebulan, puasa 3 hari cukup. Lepas tu 3 hari tu, mana-mana hari boleh. Tuan-tuan cerdik lagi. Mula tuan-tuan cerdik dah. Cerdik yang pertama, tak puasa semua. Puasa 3 hari, markah macam 30 hari. Kan? Sebab saat ni duk balasan, saya tak larat puasa. Tak apa, ambil 3 hari. 3 hari tu pula, tuan-tuan baca lebih sikit, tangkap. Mula 3 hari tu, hari apa pun tak apa. Tapi tuan-tuan kata, baik aku puasa 13, 14, 15. Tuan-tuan dapat pula tu dia. Mula 3 hari, lepas tu 13, 14, 15, lepas tu bulan haram pula, lepas tu Isnin, Khamis pula. Allah. Pasal itu tuan-tuan, bila mai Ramadan, pasal apa kita
celapak sedekah, pulun sedekah sangat. Pasal apa? Bulan Syaban tak boleh sedekah ke? Ada orang tuan-tuan dia tanya saya, dia kata dia tak kena lagi bayar zakat, tapi nak bayar dulu, advance dulu. Bulan Ramadan dia patutnya lepas tu baru dia kena, baru cukup haul, tapi dia nak bayar dulu. Boleh ke tak? Pasal apa nak bayar dulu? Pasal nak bayar bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan jenuh. Anak yatim tuan-tuan, bulan Ramadan tak yatim. Depa bulan Ramadan depa ada mak bapak, depa yatim bulan lain. Anak kita bulan Ramadan, Allah tuan-tuan. Hari tu usah ya pasal Covid. Pasal apa orang pulun bulan Ramadan? Bukan pasal bulan apa sangat tu, pasal kelebihan ganjaran yang ada dalam tu. Nampak? Okey. Itu poin yang penting. Pasal apa kita nak tangkap amalan yang afdal ni? Ada oleh kerana jahil tuan-tuan, ada saya jumpa kes sedih. Tuan-tuan bisa dengar tak puasa Ashura? Ashura bila? Bila tuan-tuan? Ashura bila Ashura? Bila tuan-tuan buat puasa? Orang Kuching puasa bila? Bulan Muharram. Pelih ni payah pasal dia tak kucai. Tapi dapat juga, itu yang pelik. Kami tak kucai ustaz, tapi duk dapat juga 2 tepawai 3 tepawai. Padahal ni bukan bubur sorok. Ni kan bubur sorok, bubur perlis. Tak apalah. Tapi saya nak kata ni, nak cerita kartun Scooby biru. Yang Tuhan ampun puasa setahun tu, puasa bila? 10 Muharram kan? Yang dapat pahala ampun setahun tu berapa bulan? 10 Muharram. Kalau rajin sikit, kembang dengan 9. Tapi kalau tak mau puasa 9 tu ada kelebihan tak? Tuan-tuan, 9 tu ada kelebihan tak? Ada kelebihan? 9 tak ada. Yang ada kelebihan 10. Apa dia kelebihan 10 tu? Diampunkan dosa setahun yang lepas. 9 tak ada apa. 9 tu cuma nak ikut sunnah, nak bagi beza dengan Yahudi. Dia tak ada ampun dosa apa, tak ada. Tuan-tuan, saya dengar banyak, bukan seorang dua. Dia pergi puasa 9. Tak puasa 10. Allah, kita dengar terus lembut lutut macam korang gula. Dia tahu ustaz saya kemarin puasa 9. Hari ni tak puasa. Hari ni yang 10 tu lah yang pahala setahun tu. Betul saya puasa kemarin tu tak ada apa. Yang kemarin tu pasal Khaliful Yahud, pasal tak mau bagi dengan Yahudi. Yahudi puasa 10, Nabi kita pergi 9 kan 10. Bila dia kata lepas tu saya puasa 9, dapat tak? Yahudi pun tak dapat, Kristian pun tak dapat. Ada tak yang pergi tangkap 9 tak puasa 10? Ada. Pasal apa? Pasal dia duk tengok, dia tulis di Facebook 9 dan 10. Tak tahu mana-mana. Dia kata kemarin puasa 9, hari ni 10 kalut sikit tak puasa. Lebih baik hang tak puasa kemarin. Kemarin kalau tak puasa tak ada apa. Ni yang besar tu. Tapi pasal apa jadi lagu tu? Pergi tangkap tak ketahuan pala, tak ketahuan ekor. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Pasal tu kena dengar. Kalau dia tak boleh 9, dia boleh 10 pun okey dah. Kalau dia tak dia nak dapat juga, dia boleh 11. Tapi kalau dia puasa 9, dia tak boleh 10, boleh dia kembang dengan 11. Tak apa ustaz noh, saya dah tersilap dah 10 tak puasa kemarin. Saya nilah puasa esoklah. Boleh? 9 dia puasa, 10 dia tak tahu, dia tak puasa, dia nak kembang dengan 11. Jadi dia dapat dah setahun. Dapat tak dapat. Kita nak buat macam mana ustaz? Hang doa bagi umur panjang, boleh jumpa Muharram pula. Kalau hang kena Covid, mati tak ada. Pasal itu kena dengar tuan-tuan, bila orang sebut amalan afdal, tulis. Ingat, tangkap dalam kepala, hafal. Bila nak buat ni? Masa bila? Okey. Faedah
Faedah yang berikutnya. Sikit lagi tuan-tuan, faedah yang berikutnya. Faedah yang berikutnya, saya ni bukan takut tak boleh mai pula. Bukan tak takut apa. Takut ni kan, takut kita duk ceramah-ceramah ni orang kurung balik. Tak ada kita nak baca kitab kan. Okey. Balik pada tajuk kita. Kalau nak dia kata ceramah pasal nak apa? Bayaran, bukanlah soal bayaran sangat. Kalau nak ikut bayaran, Isyak tadi berhenti bayar penuh dah. Dia jangan berhenti sebelum Isyak lah. Kalau berhenti sebelum Isyak, dia potong lah bayaran. Tapi kalau sampai Isyak, dah penuh dah bayaran, full payment lah ni. Yang saya duduk lajak ni bukan ada apa overtime lah. Bukan ada overtime, masjid kan tambah. Dia tak siapa ustaz lepas Isyak dia lajak. Orang lain berhenti, mungkin dia dapat overtime. Tak ada overtime apa. Kalau saya nak mudah, kalau saya nak senang, kalau kata ceramah ni untuk cari duit lah, Isyak berhenti sudah cukup 40-50 minit cukup. Boleh dah tengah dah tu. Dan kita nak beritahu pasal kita bila buat ilmu ni, benda yang kita duk islah, duk lawan tu niat kita mai ni mengajar, nak kongsi ilmu, amanah Tuhan, pasal bagi sikit ilmu kat kita, cukup. Rezeki Allah Ta'ala ganti kot lain tak apa, insya-Allah. Kan? Balik pada tajuk kita. So saya semangat nak sambung tuan-tuan, semangatlah sikit nak dengar kan lepas Isyak ni. Sikit lah. Okey. Baik kita balik lena. Tahu lagi? Okey. Faedah yang kedua, bila kita baca hadis-hadis yang seperti ini ni, hadis-hadis yang seperti ini, hadis-hadis yang ayyul amal afdal, satu benda yang menarik yang disebut oleh ulama, Nabi punya jawapan tak konsisten, tak firm. Jawapan Nabi pelbagai. Ini menimbulkan satu tanda tanya yang besar dalam apa dia ni, syarah kepada hadis-hadis ni. Kawan ni mai tanya, ayyul amal afdal, ayyul amal ahab. Soalan sama, apa amalan yang paling terbaik, apa amalan disukai. Soalan dia sama, tapi matang jawapan, answer dia ada macam-macam answer. Kawan tu mai tanya, apa amalan yang terbaik? Berbuat baik kepada orang tua. Apa amal macam Abdullah bin Mas'ud ni apa dia? Salat di awal waktu. Kawan tu Abdullah bin Mas'ud tanya, salat pada waktunya. Kawan tu mai tanya, bagi makan orang miskin. Kawan tu mai tanya, la taghda, jangan marah. Semua tu ada. Ni kalau kita baca, ada orang mai tanya, Nabi jawab yang paling baik haji. Ada orang mai tanya yang paling baik sedekah. Ada orang mai tanya jangan marah. Ada orang mai tanya bela mak bapak. Soalan yang sama, jawapan berbeza. Pasal apa? Nak bagi ringkas tuan-tuan, tak mau nak meleret panjang. Kata para ulama, Nabi ni bila dia nak jawab soalan, dia melihat kepada dua faktor besar. Dia tengok, dia pertimbangan Nabi ni pada dua isu yang paling besar. Satu, ahwal syakhs, keadaan as-sa'il yang tanya tu. Saya bagi contoh macam ni. Tu imam. Kalau dia mai tanya saya, amalan apa yang paling afdal ustaz? Semayang berjamaah di masjid. Tu imam kata, ni berjamaah apa? Kalau tak ada, aku tak ada jemaah. Nampak? Jadi tu imam tak payahlah abang tu. Saya bagi contoh lagi rare, contoh lagi apa? Lagi kartun. Satu orang mai, dia ni kita tahu tak menikah. Dia ni bujang. Dia mai kat kita, dia kata, ustaz, nasihat sikit kat saya, buat baiklah dengan bini, belalah elok-elok. Dia pun tengok atas bawah ustaz ni. Dia mai tanya, ustaz nasihat saya. Dia ni menikah pun tak lagi. Nasihat ustaz apa dia? Belalah bini dengan anak-anak elok-elok. Nak anak-anak bini apa? Pokok nyok yang banyak di rumah. Artinya ustaz ni jawapan dia salah dah. Dah. Memang kena buat baik dengan bini dengan anak, tapi tak kena dengan orang yang tanya. Ini yang dia panggil kurang bijaksana. Bijaksana tu apa? Bijaksana itu jawab sesuai dengan orang dan keadaan. Pasal tu bila mai kawan ni, mungkin dia semayang awal waktu A, semayang A, zikir A, sedekah A, tapi satu je problem dia, perongoh.
Jadi bila dia tanya Nabi apa yang paling baik, Nabi terus tembak tang itulah. Jangan marah. Sebab itu orang yang nak bagi hukum, nak bagi fatwa, nak bagi, dia kena tengok orang. Dia tengok orang. Kawan ni semayang subuh dengan lohok pun duk tertukar. Tahu tertukar. Subuh dia pergi buat waktu lohok. Lohok dia pergi buat waktu subuh. Macam mana? Qadha lah. Maksudnya semayang hak waktu pun tak ketahuan. Dia mai tanya kat ustaz. Ustaz nasihat sikit. Rajin-rajinlah semayang duha. Dia pun tengok ustaz ni, perli aku ke apa? Duha subuh tadi pun harus. Waktu pun tak ketahuan punca, kita pergi duduk kempen suruh mayang duha. Mayang duha apa? Suruh mayang waktu bagi betul tu. Tu yang Nabi, yang hebatnya Nabi tu, dia dah baca orang. Dia bukan bendui lagu kita. Pakai jawab ikut buku. Dia analisa orang tu macam mana. Sebab itu tuan-tuan baca tak? Mai orang tua. Rasulullah, saya cum bini bulan puasa. Nabi kata apa? Mai orang tua ni dia habang kata dia cum bini dia bulan puasa. Nabi kata tak apa ah. Tak batal ah. Boleh ah. Mai orang muda pula. Itu Rasulullah. Boleh cium bini orang muda? Tak boleh. Hukum apa? Orang tua boleh, orang muda tak boleh? Pasal apa dia jadi macam tu? Pasal apa kau ni boleh, kau ni tak boleh? Pasal dia tengok pada keadaan. Orang tua kalau cium, ni saya bukan nak galak tuan-tuan, saya baca hadis ni. Nabi jawab kata tak ada apa pasal orang tua okey, break kemas. Apa dia panggil break dis? Jenis ABS, tahu ABS? ABS. Orang muda jangan tuan-tuan, jangan jahanam 2 bulan berturut-turut. Syahrain mutatabi'ain, lingkup. So inilah yang kita patut faham. Variety answer itu, jawapan yang kepelbagaian itu kerana Nabi merat. So kita tuan-tuan, kita tengok di mana korang kita bertingkatkan di situ. Kalau kita dah bagus tang semayang, mungkin pasal tu orang yang cerdik, dia atok elok tau. Nabi kata apa? Menunaikan hajat orang Islam, tuan-tuan pergi tolong orang Islam, tolong kenduri ke, tolong orang banjir ke apa ke, tolong hajat orang Islam lebih baik daripada iktikaf di masjid aku. Kita mungkin nampak kawan tu iktikaf sebulan di masjid Nabi, iktikaf sampai habis bulan puasa. Dengan satu orang lagi mungkin tak iktikaf, tapi dia pergi bagi makan orang miskin, pergi tolong orang buka puasa, siapa dia yang paling besar? Sebab itu kadang-kadang kita buat amalan tak sampai pun 15 minit, tapi pahala dia besar. Kawan tu semayang malam daripada pukul 3 sampai subuh, tapi pahala dengan kita lagi besar. Pasal apa? Pasal kita berurusan dengan orang. Dia tak ada siapa pun boleh tumpang tahajud itu. Dia tentu saya tak semayang tahajud ustaz, pasal saya duduk kalut dengan orang. Pandai dia boleh. Ini dia panggil mengambil kesempatan. Tapi saya nak cerita, nampak tak tuan-tuan? Nampak. Okey, hadirin mukminin. Pasal tu ada orang dia tanya saya, ustaz, nak bagi sedekah macam mana? Cari hak yang sedekah boleh makan lama. Itu lebih baik. Sebab kita duit tak banyak. Jadi kalau kita ada 100, kita pergi buat tempat yang makan lama, tahan lama, pahala dia lama sikit. Kalau kita bagi tang ni, dah lah sehari habis. Kan? Tapi kalau dia nak bagi semua pun bagus. Nampak? Kalau orang tanya saya, bila umrah paling baik? Umrah bulan puasa. Pasal apa umrah bulan puasa paling baik? Pasal sama dengan haji. Awak bulan Rejab tak boleh buat umrah. Pasal apa tak boleh buat? Bukan tak boleh, yang terbaik. Nampak? Okey. Cuma sebagai penutup, Nabi sebut pada Abdullah bin Mas'ud. Sebenarnya kalau hadis ni kita nak baca banyak siri lagi, tapi tak apa, kita bawa pergi next week. Tapi saya nak catat sikit lah. Nabi jawab ke Abdullah bin Mas'ud ni salat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain di awal waktu. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, timbul beberapa soalan. Saya bincang, kita bincang, brainstorm. Satu. Ustaz, laki saya pergi masjid.
Mayang jemaah di masjid. Saya bini ni tak pilah pasal ustaz kata orang perempuan duduk di rumah. Boleh nak pergi masjid, tapi hang tu tak mau pi, duk pasal lah. Okey, tak apalah dia tak pi. Lah ustaz kata semayang amalan yang terbaik semayang awal waktu. Kalau saya semayang awal waktu, saya semayang sorang-sorang. Tapi kalau saya tunggu bagi lewat sikit, bagi laki saya balik mai dari rumah, saya boleh berjamaah. Macam mana ustaz? Rupa-rupanya dia bukan nak dapat pahala berjamaah, dia nak bagi habis drama pukul 7. Kita dapat tangkap dah. Kita dapat tangkap. Laki dia kata murung yang tak weh, dia nak bagi habis drama tu dulu, dia nak bagi tak nampak berdosa sangat, dia buat akal tunggu saya balik masjid. Saya tak pergi masjid pun mayang pukul 8 juga. Ini saya melawak. Orang perempuan jangan marah. Lah kita nak jawab macam mana? Kalau dia semayang awal waktu, seorang. Tapi kalau dia semayang lewat sikit, dia tunggu suami dia balik daripada masjid, tak jadi awal waktu, tapi berjamaah. Berjamaah ni pahala dia lebih. Okey. Lepas tu laki dia pula pandai lebih. Lagu ni lah ustaz weh. Kita nak bagi tak payah pening-pening, saya tak payah pergi masjid lah no. Saya berjemaah je dengan bini saya. Awal waktu pun dapat, berjemaah pun boleh. Yang ni dia panggil harmoni rumah tangga. Hang tu balok, penyegat, duk buat nak berjemaah. Mana ada istilah jemaah untuk... Ada orang dia kata, aku memang tak pergi berjemaah di masjid, aku berjemaah di rumah. Tuan-tuan dengar bagi elok-elok ni. Tak ada istilah berjemaah di rumah bagi lelaki. Tak ada. Kalau semua orang boleh berjemaah di rumah, ni tu imam ni pun tak mahu. Awak tu imam, awak ingat hang ada bini, aku tak ada. Tak kesengap kita. Aku lagi banyak 4, lagi banyak jemaah aku. Bukanlah tu imam ni. Tak balik tu imam ni lagi kan. Dan saya nak ceritanya apa? Tak ada orang laki-laki, tak ada. Cuma orang laki-laki, kalau dia nak tolong bini dia bagi dapat pahala jemaah, dia balik sekejap dia pergi mayang pula. So dalam hal ini kata para ulama, An-Nawawi kata apa? Bolehlah dia takhirkan sedikit waktu daripada awal waktu masuk. Sepatutnya masuk terus mayang, tapi oleh kerana dia ada alasan untuk berjamaah, maka ketika itu afdalnya bukan lagi awal waktu dah. Afdalnya dia tunggu suami dia balik. Tunggu suami dia balik. Okey, tu satu contoh. Maksudnya bukan maksud afdal tu berlaku dalam setiap keadaan. Okey, lagi contoh. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Kita lapang. Atau macam saya tadi sakit perut. Lapang sikit perut. Mayang dulu ke atau kita selesaikan hajat kita dulu? Duk lapang ni. Lapang tu lapang. Ni pun satu bab juga kena syarah. Tak boleh berhenti juga kena syarah juga. Lapang tahap Somalia. Lapang tahap Somalia. Kalau tahap guak gajah ni tak aci, tak padat. Kalau duk kira lapang bila nak mayang, lah pun duk lapang. Lepas makan lapang ni kira nak berdiri pun kira kalau mayang Allahu akbar pun duk terbayang. Tak boleh. So dia tanya pula kat ustaz. Dia kata macam mana ustaz? Ustaz kata tadi awal waktu saya ni lapang ni dik ni ataupun sakit perut tak sanggup ni, duk terkepit-kepit ni. Nak mayang juga ke ataupun saya nak pergi settle dulu, tibai dulu apa semua, bila dah kenyang apa semua baru saya mayang balik. Ustaz tolong jawab ustaz. Maka dalam hal ini di sisi fuqaha Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i, dia kata apa? Tak afdal kita semayang di awal waktu. Afdalnya ketika itu berdasarkan pada hadis Nabi, apabila dihidang idza uqimatis salah ataupun apa? Idza hadaratit ta'am, apabila dihidangkan makanan, orang qamat fabda'u bil asya, kamu pergi makan dulu. Sebab apa? Kalau kita tak makan, kita meligan awal waktu, meligan jamaah, memang kita dapat awal waktu, tapi jahanam khusyuk. Bila jahanam khusyuk, semayang tu macam tak pakai. Tapi makan bagi kenyang, nak bagi hilang saja, bukan dengan makan apa. Ada bubuk. Tak haji ya. Dapat tak? Faham tak? Okey, tu satu. Ni saya nak cerita ni.
afdal sah depan ke sah belakang? Afdal sah depan ke sah belakang? Sah depan. Kalau semayang duduk depan, pahala dia, semayang depan, pahala dia lebih besar pada orang semayang belakang tau. Okey. Siapa nak dapat pahala besar, mai duduk depan. Siapa nak dapat pahala sikit, duduk belakang. Siapa rasa pahala dia banyak dah sampai tak tahu nak mana, jangan mai duduk depan. Okey. Tapi di dalam perbincangan para ulama, walaupun afdal duduk depan, tiba-tiba kita pergi berdiri depan. Beralih-beralih tengok Allah. Kita kenal dia. Baca derah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di jenis tu. Jahanam dah aku. Masa tu kata para ulama, dah tak jadi afdal dah duduk depan. Afdal pergi duduk belakang. Pasal apa? Kalau walaupun kita boleh duduk first seat depan, tapi jahanam. Pasal apa? Pasal orang yang sembahyang tu lingkup kita. Kita pergi duduk belakang. Dia tak pasal apa hang pergi duduk belakang? Belakang lebih tenang dan khusyuk. Pasal kalau aku duduk depan lagi, aku tak tahu nak amin tu imam ke nak amin dia. Tuan-tuan faham tak? Saya duk bawa ni bagi halus ya, nak bagi contoh. Okey, kesimpulannya apa? Dia bergantung kepada keadaan kita. Dia bergantung kepada keadaan kita. Memang the bestnya pada ketika dan waktu itu. Tapi kalau kita tak mampu, ada yang sesuai dengan keadaan kita, Allah Ta'ala akan ambil kira. Kan? Banyak sebenarnya kalau kita nak korek, nak kupas hadis ni, tapi cukup dahulu setakat itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala berikan ilmu dan panduan supaya kita walaupun tak boleh buat banyak, tapi bila kita buat sikit, pahalanya besar kerana masa keadaan sesuai dengan apa yang Tuhan paling suka. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.